Bagaimana interaksi pada ketika ini dengan keadaan norma baharu. Banyak sekali kita gunakan teknologi terutamanya, apatah lagi dengan pendidikan juga perlu menggunakan teknologi di dalam talian. Dan kita ingin bicara mengenai bahayanya penggunaan penipuan di dalam aplikasi WhatsApp terutamanya. Ianya ibarat satu keperluan pada ketika ini. Apatah lagi kita ingin berinteraksi dengan ramai orang, kita ingin melakukan urusan perniagaan, melakukan urusan seharian, jual beli dalam talian, dan pastinya akan ada mereka yang mengambil kesempatan. Untuk itu kita ingin memberikan sedikit kesedaran di dalam perkara ini berkenaan dengan bahayanya penipuan hanya dengan semudah menghantar pesanan ringkas melalui WhatsApp. Untuk itu bersama dengan saya secara panggilan video di talian pada ketika ini adalah Encik Siraj Jalil, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Ya, Encik Siraj, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan sedikit pengenalan berkaitan dengan adakah ianya telah menjadi satu perkara yang sangat bahaya pada ketika ini, penggunaan aplikasi WhatsApp dan ada penipuan di dalam sebarang perbualan ataupun urus niaga yang dilakukan. Okey, basically WhatsApp dah jadi messenger nombor satu dalam dunia dengan pengguna lebih 2 bilion. Seluruh dunia ada 2 bilion pengguna WhatsApp. Jadi sudah pasti bila dia menjadi tarikan utama, dia akan memberi tarikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab lah, terutamanya penjenayah cyber ni. Jadi yang terbaru ni kita dikejutkan tentang penggodaman WhatsApp. Jadi penggodaman WhatsApp ni dia very subjektif asalnya, tapi sehingga perubahan teknologi cyber ni memberikan kebolehan kepada penjenayah cyber ni untuk mengolah bukan sahaja dari sudut social engineering, bahkan dia mampu mengakses perkara tertentu untuk mengambil alih WhatsApp individu. Okey. Jadi maksudnya WhatsApp kita kalau tak jaga betul, orang boleh take over WhatsApp kita. Itu maksudnya. Jadi instead of penipuan dari sudut yang dahulunya kita mudah terima pesanan daripada scammer, and then daripada scammer tadi dia akan usaha supaya kita menyerahkan duit tentu. Hari ini ancaman lainnya berkenaan WhatsApp ni adalah bila dia take over WhatsApp kita, dia akan gunakan WhatsApp kita tu untuk buat panggilan kepada orang lain. Okey. Maksudnya dia akan buat penyamaran. Sebagai contoh hadis lah, saya ni anggap saya ni penggodam. Kemudian saya akan godam WhatsApp saudara ni. Kemudian saya akan telefon orang lain untuk saya nak scam, dan sudah pasti yang akan appear di telefon mangsa tadi adalah nombor telefon saudara ni. Betul. Dan bila saya telefon dan saya berjaya menipu ataupun scam mangsa tadi, jadi sudah pasti bila mangsa membuat laporan kepada pihak polis di Raja Malaysia, sudah pastilah nombor saudara Hanif yang akan dilaporkan membuat penipuan. Jadi benda ni scammer akan remain shadow dekat belakang aktiviti, dan orang lain yang menjadi mangsa. Perkara ni saya sendiri pernah dapat pengalaman sendirilah, yang mana saya terima panggilan awal pagi melalui WhatsApp call. So WhatsApp call ni saya tengok yang appear logo BigPay. BigPay, pembayaran melalui apps BigPay tu. Kemudian saya angkat lah. Bila saya angkat tu saya dah boleh jangka sini scam lah, sebab kalau syarikat dia satunya dia takkan telefon kita membuta tuli, yang kedua dia takkan telefon kita menggunakan WhatsApp. Betul. Jadi bila saya tengok cara bercakap pun dah memang tahu scam kan. Jadi saya tutup panggilan dan saya minta semakan buat semakan dengan pihak berwajib. Pemilik, siapakah pemilik nombor telefon berkenaan. Jadi pada masa yang sama juga bila saya buat call offline, call normal call tu, ada yang angkat. Jadi bila saya dapat bercakap dengan pemilik sebenar telefon tu, dia maklumkan WhatsApp dia tak boleh masuk dah 2 hari. Maknanya dah 2 hari WhatsApp dia dah tak boleh masuk. Jadi baru kita faham lah, masa tu baru saya dapat analyse that WhatsApp ni boleh consider digodam lah. Waima dari sudut godam secara terus ataupun menggunakan social engineering. Jadi ini kaedah dia pelbagai. Dan ada beberapa faktor bagaimana dia penggodam ni ataupun scammer ni boleh take over WhatsApp kita. Yang pertamanya, WhatsApp tadi tidak dilindungi dengan two-factoring authenticator, 2FA orang panggil. Maknanya pengguna tidak aktifkan PIN code WhatsApp tersebut. Yang keduanya, pengguna tidak
peka terhadap OTP. Maksudnya bila ada OTP number dan dia culas cuai, and then dia bagi nombor OTP kepada pihak ketiga. Yang ketiganya, hari teknologi terkini wujudnya kegiatan menjual perkhidmatan, memberikan akses kepada pihak ketiga untuk membaca SMS kita. Maknanya bila OTP dapat, walaupun kita tak bagi, ada potensi dia boleh baca SMS kita untuk dia ambil OTP yang dia request tu. Maksudnya bila kita nak activatekan sesuatu WhatsApp, kita akan masukkan nombor telefon. Daripada activation tadi akan appear request OTP number. Dan OTP number tadi akan pergi ke nombor telefon yang kita dah masukkan tadi. So kalau dia boleh baca SMS, which mean dia boleh baca OTP number tadi. Betul. Indirectly dia boleh take over WhatsApp berkenaan. Jadi ini aktiviti lah. Daripada situ tadi, rentetan dia, WhatsApp kini diguna pakai untuk kegiatan scam. Very clear. And di peringkat Persatuan Pengguna Cyber, kita banyaklah mengkaji pattern-pattern baru jenayah cyber ni. Dan scam ni dia memang very ikut perubahan teknologi. Lagi maju teknologi tu, lagi majulah jenayah cyber ni. Dan that's why antara kita gesaan not just enforcement memang kita sentiasalah kita ada yang kurang kita akan usulkan supaya penambahbaikan dan sebagainya, termasuk kita cadangkan supaya wujudnya Jabatan Siasatan Jenayah Cyber, bukan lagi unit. Kemudian dari sudut yang paling penting adalah pengguna. Kalau boleh pengguna aktifkan 2FA WhatsApp masing-masing. Aktifkan PIN code. Boleh pergi kat setting di bahagian WhatsApp tu, pergi dekat bahagian setting, and then ada 3 dot biasanya dekat bahagian atas, pergi ke bahagian setting, dia akan ada account, appear account, preview, and then pergi ke bahagian 2-step verification. Bila pergi ke 2-step verification, dia akan ada tulis minta kita enable, and then kita enable kan. Bila kita enable, dia akan minta 6 digit PIN code untuk kita masukkan. Kita set up sendiri PIN code berkenaan, simpan yang elok, dah kena ingat. Kemudian dia akan diminta untuk kita verify email. 2 kali dia akan minta email. Kemudian once success, and then dia akan test kita punya verification code, PIN code tadi. Once kita keluar daripada WhatsApp, untuk kita masuk semula ke dalam WhatsApp kita. Jadi 2FA ni sangat penting. Benda ni lah yang boleh sedikit banyak mengurangkan kadar untuk WhatsApp kita itu digodam. Itulah saya pun tengah ikut step yang diberikan oleh Encik Siraj tadi ni. Kita faham ada pengalaman tersendiri juga, dan banyak juga mereka telah berkongsi di media sosial. Sebagai seorang pengguna yang telah pun kehilangan akaun WhatsApp ini sendiri di dalam berdepan dengan scammer sebegini ataupun modus operandi yang sangat terperinci sebegini, apa perkara yang perlu kita lakukan? Ke bahagian mana yang perlu kita laporkan? Kita dah hilang akaun kita. Mungkin kita boleh post di media sosial, tetapi mungkin tak ramai, tak semua kenalan kita akan cakna berkaitan dengan perkara itu. Apa perkara yang perlu kita lakukan? Yang pertamanya, kalau WhatsApp dia simptom-simptom awal yang WhatsApp kita ni bermasalah, berpotensi digodam, WhatsApp kita tadi memang kita tak boleh nak login. Betul. Beberapa kali kita masuk akan jadi bermasalah. Yang pertama sekali, untuk elakkan sebarang kemungkinan salah laku jenayah terhadap diri kita, laporkan terus kepada pihak polis, nyatakan bahawa WhatsApp saya telah mengalami gangguan dan saya jangkakan WhatsApp saya digodam, bagi mengelakkan, maknanya orang panggil covering report lah, bagi mengelakkan daripada saya menjadi mangsa kepada jenayah cyber, saya ingin melaporkan bahawa WhatsApp saya digodam. Jadi apa-apa laporan susulan terkait tentang nombor kita digunakan sebagai vehicle jenayah cyber, at least pihak PDRM maklum. Yang keduanya, setelah selesai buat laporan tadi, kita buat laporan rasmi kepada Facebook. Pergi ke, sebab WhatsApp ni hak milik Facebook, miliknya Facebook. Jadi maklum kepada pihak Facebook dan laporkan perkara ni ada melalui support line di Facebook tu, dan bagi tahu isu berkenaan. Dan kalau dah selesai buat tadi, biasanya WhatsApp ni kita boleh dapat balik selagi kita memiliki nombor tu lah, nombor telco yang kita pakai tu. Tapi dia ada take time. Dan normally
based on kita punya experience dengan mangsa ni, dia 1 ke 2 hari permasalahan tu berlanjutan, dan ada potensi dia akan dapat baiklah. Tapi apa-apa pun 2 step tadi kena very clear. Buat laporan polis, covering report. Second, buat laporan kepada pihak Facebook, supaya kita ada tinggalkan maklumat yang kita memiliki masalah dari sudut accessibility kepada WhatsApp kita. Maksudnya ada window of opportunity lah dalam sehari ke 2 hari untuk berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Okey Encik Siraj, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian yang diberikan pada pagi ini berkaitan dengan bahayanya penipuan menggunakan aplikasi WhatsApp. Encik Siraj Jalil, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Nanti kita hubungi lagi untuk perkara ataupun isu yang berbangkit. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu dia berkaitan dengan aplikasi WhatsApp, dan ini antara modus operandi yang baharu, dan pastinya dah banyak kes yang telah pun tular ataupun telah pun dilaporkan, dan kita sepastinya perlu berwaspada dalam menerima. Yang pertamanya, kalau menerima sebarang panggilan ataupun mesej yang mencurigakan, dan yang kedua, kalau akaun kita yang digodam, perlu ikuti segala step yang telah pun diberikan serta tadi.